Alright guys, kembali bersama Aperture Podcast. Okay, aku Zaf bersama Riz dan Mus. Untuk episod kali ni, kita nak review dua filem tempatan yang diarahkan oleh seorang pengarah yang sama, iaitu Nik Amir Mustafa. Okay, filem pertama adalah filem berjudul Kill yang ditayangkan pada 2013. Filem kedua, filem berjudul Terbaik dari Langit, ditayangkan pada 2014. So kita start dengan filem Kill. Dia punya debut filem lah. Mana bajet dah bajet. Debut filem dia untuk director Nik Amir Mustafa ni. Okay, untuk filem Kill bajet dia 150,000. Aku dah cakap juta tadi. Okay. Box office 500,000. Wih, gitu. 500,000 500,000. Oh, dah Yes. 2013 tau. 13, okay. Man of Steel punya ya. Dia ada rating IMDb kat sini 7.2 untuk filem Kill. Okay, Metascore tak ada lah kan. Okay. So filem Kill ni dia mengisahkan seorang pemuda bernama Akil yang menghadapi kemurungan dan cenderung untuk membunuh diri. So macam mana? Bila korang tengok cerita ni? Macam mana Boris? Sebelum ni pernah tengok tak cerita ni? Kurang. Tak pernah. Kau tahu tak siapa pengarah ni? Nik Amir ni. Pernah dengar? Tak pernah juga. First time dengar. Okay, dua orang pelakon ni, Reza Minhad pernah dengar. Christina Suzanne. Pernah dengar. Tapi baru lah. Baru aku dengar. Tapi yang pelakon lelaki tu aku tak pernah, tapi perempuan tu aku pernah dengar kan. Reza Minhad ni teater ke katanya? Yang Kan? so, Teater. macam okay, Christina Suzanne ni dia ni filem pertama dia lah. Dia newcomers lah. Aku rasa dia menang some award untuk filem ni lah. Pelakon baru. Baru terbaik. Popular. Pelakon baru terbaik lah. Okay. Oh, okay. Okay. Okay, maybe kau boleh introduce director dia nak. Director dia sebab aku tak kenal director dia ni. Okay, director dia ni Tak banyak movie Nik Amir Mustafa. Nik Amir. Filem Kill ni filem pertama dia. Filem kedua dia is Terbaik Langit, dan filem ketiga dia kolaborasi dengan few other director untuk filem Rise Ini Kalilah. Rise Ini Kalilah dia tu hampir. dia ada 5 director selaku. So aku tak consider that one is dia punya filem lah. So dia punya filem lah. filem dia memang yang dia buat adalah Kill dengan Terbaik dalam Langit. Dan sekarang ni Kita review ni based on dia lah, bukan based on apa ni? Team ke apa ni? team, macam mana team? Team Tim dia, tema dia ni lah, filem tempatan arahan Nik Amir lah. Sebab dalam yang Terbaik dari Langit pun Reza Minhad as producer tak lama. Reza Minhad is the producer and the writer lah. Reza Minhad siapa? Reza Minhad pelakon lah. Dia pelakon. Pelakon yang mana? Dia dalam Kill ni dia pelakon cerita. Kill ni. dia main karakter lah. Dan Kill ni aku rasa dia pun Macam mana Mus? terlibat. Tiba je dah. Cerita ni. Filem. Punya debut juga. Reza Minhad. Reza Minhad, Cerita aku tak sure. Dan dia jarang berlakon. So Reza Minhad ni aku sebab kawan aku perempuan dia suka Reza Minhad ni. Disebabkan dia suka Reza Minhad ni sebab dia tengok teater. ya, Kan? dia ada main teater. Aku tak suka dia. So aku tak suka Reza Minhad ni. Okay, dia Sebab tu aku tak tengok sebelum dia ni. punya Sebab tu aku tak tengok cerita ni. dia filem pertama dia 2010 Pisau Cukur. Cukup ni Maya Karin. Yelah kot, Maya Karin. Imam Ishak. Tapi dia bukan
watak utama lah dalam Hero tu. ni mesti hak kan. Dia Dari segi cerita dia aku rasa slow sikit lah. Aku nak follow cerita dia awal-awal. Aku tak nampak dia punya sekarang kita dah masuk cerita kill ni kan? Okay. kemurungan Kemurungan tu, okay. dalam cerita kill ni. Tak strong lah. Sebab dia banyak dia flashback. Kan dia ingat. Dia bukan flashback, dia tak pasti flashback dah. Dia nampak macam orang nak terjun kan. Lepas tu awal-awal tu jualan event lah. Yes, kat atas budak sekolah tu. Lepas tu ke mana? Tak ada dia. Special appearance dia cameo. Special parent. Aku macam aku ingat dia lah heroine kan. Boleh lah sikit kan. Semangat sikit lah. Semangat sikit. Lepas tu tak ada lah. Dia level. Lepas tu tak apalah proceed lah. Tapi cerita dia a bit slow lah. Okay. Aku nak follow tu memang lambat sikit lah. Kadang-kadang aku skip juga lah. Dia punya cerita kan. Skip. Tapi yang lepas dekat first half tu baru nampak dia punya jalan cerita dia tu. Dan siapa perempuan tu, Christine Suzanne dalam cerita ni, apa nama dia, Rina Zara. So Zara Dira Abu Zahar Rina. Ya, okay. Crush aku So, tu lah. Zara ni aku rasa dia berlakon okey lah. Dia tak nampak dia buat sangat lah berlakon tu. Tak nampak dia macam berlakon lah. Tapi kill tu dia tak nampak dia stress tau. Dia nampak macam orang kerja office biasa yang ada masalah kat office. Dia aku faham apa yang dia nak sampaikan, tapi yes lah, Reza Milhat tak berjaya pula sampaikan karakter tu. Kan? So kita understand from the situation now. Macam dia tunjuk kan dekat office. Kan kat office yang orang office selalu sembang-sembang kan, tapi dia macam sendiri kan. Dia tak sembang, dia nak tunjukkan yang karakter ni macam tu lah. Yang tak bersosial kan. Tapi apa yang Reza Milhat ni punya performance kita tak dapat pun benda tu actually. Tak sampai pun. Tak tahulah, itu aku lah. Mungkin Faris dia Faris dia dapat dia part tu kan. Faris ni. Aku rasa ni jujur je. Kita tengok cerita ni. Aku rasa kemurungan dia. Aku rasa kemurungan dia ni. Okay. Sebab aku tengok dia hit all the wrong notes lah bagi aku cerita ni. Tapi 500,000 Faris. Itulah itu aku terkejut. Lakonan aduh aku nak boleh raise berapa scene yang aku cakap mana ada orang berlakon macam ni. Aku rasa tak ada orang buat. Bila kau cakap dia berlakon teater lagi, aku cakap ya ke, aku ingat dia ni macam some guy yang just good looking guy. Director grab kau berlakon cerita ni kan, dia kawan-kawan. Dia tahu berlakon. Diorang ni semua kawan-kawan. Ni Amir ni Reza Milhat ni satu gang ni. So dia ambilkan kawan dia berlakon. Macam dia tak pandai berlakon. Aku tengok banyak scene yang aku question kenapa dia treat that character. Aku tak tu tak termasuk lagi dia punya skrip dia dengan dia punya apa ni, punya sinematografi dia. Pasal teater dia Faris. Tak semestinya orang yang pandai teater bila movie dia power. Tak mesti tak tahu. Mungkin aku tak tengok dia berlakon teater sebenarnya. Kita pun tak tahu teater dia macam mana. Kan? Is it that good kan? We don't know. Sebab aku always ada idea yang teater ni sepatutnya dia lagi live. Dia lagi live dia dramatik. banyak komponen tau. Dia lebih dramatik. Compare to film making kan. Making kau boleh cut, reshoot kan. So bila aku tengok itu aku cakap dia ni Allah. Tak sampai dia nak buat tu tak sampai. Tengok lakonan dia aku tak macam kau cakap lah, dia depressed tapi aku rasa macam dia macam budak 6 tahun yang nak main-main dengan konsep depression macam tu. Itu yang aku nampak dia bawa karakter tu. Tiba-tiba dia rasa kejap aku nak tunjuk aku depressed ni dia pun buat sini. So kau rasa pelakon punya problem ke director punya problem? Aku rasa dia both lah. Dua-dua lah. Pelakon tu dia tak boleh berlakon. Director tu pula aku macam cakap dia aku faham dia nak tunjukkan satu cerita yang mungkin baru daripada normal punya kan. Out of norm lah, idea dia out of norm lah.
which is bagus main intention tu, tapi dia susun cerita tu aku rasa Yes, aku ada problem tergabung dekat kan. situ jugalah. I mean, kau nak buat something yang lain, kenapa? Aku akan tanya kat situ, is it because something just lain dan kau nak buat, nak tackle benda ni, betul kan. or memang kau memang nak ceritakan something? Hmm. Macam Macam- aku nampak macam ada sedikit pretentiousness kat situ lah. Faham Yeah. betul lah. Dia just nak cuba create satu atmosphere yang depression dengan, tapi dia tak nampak sebab dia tak boleh nak kuatkan kenapa sebab dia buat scene-scene macam tu. Aku cakap, kenapa? Tapi aku ada Adalah question. Dia cakap dia pernah try nak bunuh diri kan, berapa banyak kali kan, tapi tak jadi. Kan Ahmad? Yeah. Dan one of the method tu dia cakap minum Clorox kan. Kan? Mungkin dia Minum Clorox. dia cuba untuk minum dia tak lah. jaga. Mungkin lah. Dia Tulis minum kan. Clorox. It's not actually dia minum, dia just tulis kat dinding tu je. Dia cakap Lepas tu Dia ada cakap. dia tanya oleh Sarah Salim Baci. Yes, Salim Baci dia tanya dia kan. minum Clorox pernah. Kita pernah. Dia karakter dia kononnya macam ni lah. Macam dia kononnya depression, which is dia eventually dia bagi tahu lah sebab apa dia depression kan dalam cerita ni. Tapi dia in the end dia akan break apa-apa effort dia buat tu, dia akan tiba-tiba dia akan stop kan. Dia tak jadi buat. Dan dia jenis yang tak proceed dengan dia punya apa dia nak lah. So itu yang kononnya. Dia tak commit lah basically. Tak commit, yes, that's good. Dia tak commit. Maksud- dia tak commit pada apa dia The nak first scene tu yang dia masuk dalam kereta tu kan, yang exhaust pipe tu, Five results. Okay. kan dia tak tahan waktu dia keluar kan. Satu, kau letak exhaust tu depan muka kau, itu dah bodoh. Orang tu letak kan? kat belakang tingkap. Belakang Kau kan. letak asap tu depan muka, memang kau akan batuk-batuk lah, bodoh. Mungkin kat situ dia nak tunjukkan Mamat betul. ni amatur lah, tak tahu nak buat apa kan. Mungkin dia Amatur. nak tunjukkan benda tu. Okay. Dekat situ aku question dia melakunan juga. Kau perasan tak dimasukkan exhaust tu punya pipe kan? Dia ni tengah depression nak bunuh diri. Yalah. Apa dia punya action dia buat? Dia pergi jentik pipe tu dalam kereta. Itu confirm macam apa? Macam dia just pretentious tu yang masuk aku dia macam dia mana ada orang kau depression ada kau dah set masuk tu tak ada kau nak jentik tu macam dia tunjuk some character punya confidence tau, sebab tu kau jentik tau. Tapi so kau tak patut buat jentik tu. Dia pergi buat scene jentik. Macam kenapa dia buat scene jentik ni macam Tapi dia kena ada cerita dengan tak? role dia. Dia ada cerita tak yang sebab apa dia depressed? Adalah Last kali lah dia tunjuk kononnya tu, dia punya parents mak dia dengan adik dia mati. Sebab adik dia mati tertidur kan, masa drive. Accident tu. dia tertidur masa drive. So Itu dia more to trauma kan. Dia bukan depressed lah. Okay lah, put aside that side lah. Okay, the reason why kenapa reasoning dia dia nak lah, reasoning. depress macam tu sampai nak bunuh diri, it doesn't make sense lah. Kan? Ya. Doesn't make sense. Okay, put aside benda tu. Sekarang ni cerita ni nak tunjukkan seorang yang ada masalah kemurungan sampai nak bunuh diri. Itu yang dia nak sampaikan. Even dia punya Kan? tajuk pun dia pilih kill tau. nama dia tak kan. Kononnya Akil tapi kill. okay. Nak be kreatif. Nak be kreatif lah. Itu pun aku rasa macam pretentious lah kan. Agak-agak kan. Pretentious lah. So apa yang dia nak sampaikan Itu kau tu tak, pasal tak tak sampai sebenarnya. Benda aku nampak macam semua macam superficial je kan. Kau just nak being different without reason. Yang kukuh ha. Yes. Macam contoh ada satu scene tu kan yang dia call apa lab. Lab. Kan, lab. Life. Itu aku boleh salahkan director punya ni lah. Tak macam di sini dia call tiba-tiba call lepas tu orang tu cakap okay ni you kena datang. Tak macam faham macam tak logik dia punya scene tu. Macam kau dah jumpa number tu kat somewhere. Kau call. Lepas tu orang tu terus jawab you boleh datang sini kan. Macam faham tak? Tanya pun kan, tak ada call, consult kan. Tanya dulu. Tanya lah apa dia what's kan dapat sama ni terus tak you boleh datang. Lepas tu Dia expect lah kan. and then lepas tu dia letak dia kata bagi address boleh kan. Terus tak apa nanti I SMS you address. Macam mana dia macam tu kan. Dia akan bagi direct dekat situ kan. Lepas tu just naik dia letak telefon
bunyi SMS sampai. Hmm. Come on lah. Those kind of silly mistake buat aku rasa macam nampak. Kau telefon office tu macam mana dapat number? Tu lah, aku pun tak faham. Benda macam tu aku cakap, benda macam tu yang aku rasa macam apa benda lah kau buat macam ni. Memanglah aku being nitpick Aku lah. isu Tapi dengan aku rasa lab dia lab tu apa dia motif dia? Aku ingat awal-awal tu dia nak help based on kita punya depression kan. Nak cure kan. which is itu intention dia sebenarnya kan. Itu intention Dia macam reverse lah. psychology sikit lah. Dia reverse psychology. Tapi dia macam dah jadi macam hitman punya company pula. Yalah. Itu Dia reverse itu psychology lah. plot cerita ni dia nak tipu penonton lah. And the way dia which is- ceritakan tu kan. Macam tak perlu lah. Dia Kau pernah tengok cerita The Game tak? The Game. Yeah. Michael Douglas. Of course. David Game dia Fincher. macam ni. Yeah. David Fincher Ah. mesti lah. Dia curi sikit Yes. lah. Dia curi sikit daripada game tu. Faham tak? Game tu Mamat tu dia depression. Dia nak bunuh diri. Yeah. Faham tak? Hero tu kan. Sebab dia bapak dia kononnya pernah bunuh diri dulu. Bapak dia lah. Dia Bapak dia depressed kan. ke? So dia depressed. Dia rasa dah tak ada apa dia nak capai. Dan dia depressed pasal bapak dia dulu bunuh diri. Bapak dia dulu bunuh diri. Dia kononnya dia bawa kepada dia lah. Konon macam dia rasa Aku ingat adik dia yang nak kenakan dia. Dia successful tapi adik dia sebenarnya tahu kan. dia very successful tapi bapak dia bunuh diri dulu. Yes. So dia rasa dia haunted that kind of Okay, feeling. aku dah lupa sikit Bila dia lonely kan. Tengok cerita tu best. Aku Memang best, power lah. Lepas tu so adik dia ni tahu abang dia ada some depression, something. Tak salah dia baru ada relationship dia something lah, aku tak ingat something. So adik dia nak tolong abang dia tu. Adik dia buat the game ni yang satu kononnya ada satu Ada company ni lah yang organisation ada company yang handle arrange all the activities semua. Okay. so dia aku rasa dia curi Ya, sikit lebih lah kurang dulu. macam ni lah. Hopefully dia curi dari situ. Macam tu kan. Adaptation lah sikit. Tapi cerita ni macam aku cakap lah, tiba-tiba bila dia dah kena ambush dengan orang, kononnya orang nak colik dia. Kan. Aku tak faham masa dia cerita. Orang Betul. colik dia, lepas tu dia lepas, lepas tu dia balik rumah dia kan. Lepas tu dia pergi jumpa Rasul Bacik sekali. Dia cakap apa jadi ni, what the hell you doing kan. Tapi tadi kau yang sibuk kan. Aku rasa dia nak cerita macam Zaf cakap, dia nak apa? Reverse psychology lah. Macam dia nak bunuh diri kan. Tapi lab tu nak buat apa perasaan kalau kita memang diambang maut, orang nak bunuh. Yalah. So kita still nak hidup ataupun kita nak mati. Betul kita nak mati. Tapi tak strong dia punya method tu aku rasa. Dia nak reverse. Dia nak reverse benda tu sebab dia tak nak bagi that guy tu in control tau. Sekarang ni Mamat ni yang nak bunuh diri, dia in control. So dia bagi satu event yang tunggu masa je kan. Yang nak bagi Mamat ni something yang dia takut lah. So dia tak in control. So mungkin from there dia akan berubah fikiran lah. So that's the company lab ni punya. Tapi macam tak strong lah company lab tu punya method tu macam tak kuat sangat lah. Colik tu betul belah kan. Dia lah, I mean tak kreatif enough lah. Kan? And then itu yang aku question karakter Kill ni. Dia lepas dia dah kena macam tu, you dah expect something gonna happen to you. Tapi then bila jadi, you marah pula. You pergi sound. Kononnya dia dah start. Kononnya dia nak cakap dia dah start ubah fikiran lah. Tapi bukanlah bila kau dah ubah fikiran, tak makna orang tu tahu yang kau ubah fikiran. Tak makna dia tak buat apa yang sepatutnya dia buat kan. Jadi dia pergi marah. Tapi that one after dia ubah fikiran ke sebelum? Aku rasa in the midst of dia nak ubah fikiran lah. In the midst of dia nak ubah fikiran. Dia dah jumpa dengan perempuan tu. Dia dah start ada rasa belonging benda dia. So, ada orang suka dia. Someone care. Lepas tu dia jumpa satu budak kat office ni, scene office. Masalah dia tak ada awet je. Tu. Bukan depress sangat pun. Aku pun rasa macam tu. Aku rasa dia Bagi buka awet. apa pun. Jalan lah. Nak cerita pasal awet tu pun Kawan Mina tak ada. apa? Ada Christina some Suzanne tu issues ada kan. issue juga. Dia ada isu juga kan. kenapa dia nak Kan. dia pun nak dekat dengan si Kill ni. Dia one ni start strong lah. Yes, Dia nak bagi twist strong kononnya Christina Suzanne ni, Zara ni is the agent kan. Tapi apparently not kan. Kalau not, dia bukan agent. So kenapa dia dekat dengan Sibuk Kill je tu in the first place? Ada scene yang kononnya dia kata Akil Ikut dia dia. Stop. ikut dia kan.
Aku tak terima. Itu aku tak tahu director salah ke, pelakon salah ke, tapi memang salah scene. Tiba-tiba kononnya dia dekat lift, tiba-tiba datang. Oh, kau you ikut I sebenarnya. You stop I sebenarnya. Lepas tu lelaki tu macam, tak ada. Lepas tu macam, lepas tu dah terus macam macam tak ada apa kan. Macam tak real lah scene tu, faham tak? Macam tak real. Bonding tu tak nampak lah. Macam tak Dia real. macam coincidence sangat lah. And then mana ada karakter macam perempuan tengok cerita dia macam padahal faham dia tak semudah itu lah. Ada relationship patut dia build up upon kan. Yelah. Buatlah some kan. Yelah, dia nampak Zara ni. Dia nampak Zara ni sebelum dia pergi jumpa Harun Salim Bacik lagi. Pergi tu. Awal-awal lagi dia jumpa dah. Awal-awal dah nampak betul. Intro cerita tu dah nampak Zara dalam LRT tu kan. LRT komuter so kan. that part tu bukan untuk karakter Akil ni tau. That scene tu untuk penonton. Untuk penonton betul, question who is this girl. Sepatutnya macam tu kan. Motif dia kan. So macam ada certain scene tu aku cakap dia combination of semua all the wrong notes. Buat scene tu jadi macam terabur gila. Cakap sedih. So apa motif perempuan tu? Sebab apa dia kena jumpa lelaki tu? Perempuan tu suka lelaki tu lah sebenarnya. Aku rasa dia macam tu kan. Perempuan tu dia out of nowhere. I don't know kan. Tu cakap dia build up that relationship macam lain lah kalau dia ada bergaduh sikit dan tiba-tiba datang orang jahat datang dia tolong ke, dan mungkin ada sikit kan. Yes, connection tu tak strong sangat. Dia dah buat scene tu dengan Juliana Evans awal tau. Dia dah buat scene tu dengan Juliana Evans. Dia boleh buat satu build up satu. Aku bila dia potong Juliana Evans tu terus potong. Tapi dia pergi ingatkan Juliana Evans tu watak something yang penting lah kan, sampai dia buat satu watak Zara tu jiran kill tu kan. Dia level 8 kill level 12 kan. Kita tak tahu betul ke tak tu. Kebetulan. Dia cakap. Yalah, kebetulan kan. I don't know. Dia cakap dia pun tak ajak kill pergi rumah dia kan. Dia main sebut kan. Baru kalau ada apa yang okey sikit pun, yang scene director yang lawak scene kononnya aku tak tahu dark comedy ke aku tak faham lah. Mana yang siapa yang lah? Iklan tu lah. Dia konon nak reflectkan iklan tu pada theater punya trailer tu kononnya pada cerita dia kan. Dunia tidak Caca kreatif Caca kreatif. Tapi ada Hasnul Rahmat tau. Yelah, yang Hasnul Rahmat tu lah. Itulah kalau aku rasa macam aku tengok okey lah, aku boleh terima daripada cerita tu. Cerita iklan tu lagi bagus daripada cerita tu. Aku rasa macam tu. So yang aku nak watak perempuan ni macam mana pula? Christina Suzanne ni. Mana? Christina Zara, watak Zara ni. Zara. Itulah aku tak nampak motif dia sebab apa dia nak kenal lelaki tu. Tak ada motif. Aku rasa dia suka lelaki tu. Aku rasa dia suka lelaki tu. Kita nak tahu kenapa lah. No way dia suka lelaki tu. Tak, lelaki tu handsome agak kot kan. Dan lelaki tu macam cakap scene yang dia stalk tu, dia kononnya nak itulah introduction karakter tu kan. Tapi tak kuat lah scene tu nak menunjukkan kenapa perempuan tu betul-betul interested dengan lelaki tu kan. Fine lah, dia suka sebab handsome Mamat ni. Tapi dia punya coincidence yang Zara ni pun kerja dekat lab tu, aku tak boleh terima that part. Itulah. Dia banyak sangat satu kemungkinan dia jiran. Lepas tu tempat kerja tu dia kerja dengan ejen tu kan. Dia jumpa nombor tu random tau. Random dekat dinding. Bukan Zara tu bagi. Yes. And then eventually Zara tu sebenarnya memang dia walaupun dia kerja dekat situ tapi dia tak adalah kaitan. Tak ada, dia one of the agent lah. Dia bukan infill kan. Dia off-field kan. Dia office admin. Dia orang lain yang in charge of case Akil ni kan. Tapi dia ada pistol kan? Zara, ada satu scene tu dia ada pistol kan? Zara tu. Tak tahu dia scene dia shot tu dia pistol. Tapi mungkin dia agent juga tapi dia bukan handle case skill ni kan. Dia handle case orang lain lah. Dia bukan dia kena orang lain. In this case dia handle case yang mak apa ni? Dia bukan handle lah tapi dia ada related dengan case mak. Oh yang India tu. Itu pun aku bullshit gila that one. Itu bullshit gila. Aku pun dia punya coincidence kedai buah kan. Okay, kenapa ada scene tu yang dia anak makcik ni derma dia buah pinggang. Okay, that plot kenapa kena ada dalam cerita ni? Apa signifikan dia?
dalam the whole cerita yang dia nak sampaikan. Aku rasa dia nak cakap yang kononnya kan in the end macam dia cakap setiap agent ni pun dia orang pernah mengalami near death experience. Okay. So, perlu ke kita tahu kenal Minah makcik India ni? Aku rasa perlu, tapi tak perlu dia tunjuk dekat kedai buah tu, tak perlu. Aku rasa dia just pergi rumah dah cukup dah, sebab dia tahu siapa yang selamatkan dia. Which is satu Indian guy ni selamatkan dia kan. Kalau tidak dia mati kan. So dia tahulah siapa yang selamat. So dia boleh just tunjukkan dia berterima kasih dekat Indian lady ni kan. Tapi dia extend that scene sampai dia jumpa, ada first part dia jumpa makcik ni dekat kedai buah. Lepas tu makcik ni ajar dia macam nak pilih buah, which is questionable juga lah kan. Tapi aku betul-betul aku rasa kenapa dia buat scene yang macam dia nak bagi kita macam surprise, tapi kita macam tak peduli lah. Kita macam tak kisah kan. Kita tak kisah kan. Kita tak perlu nak macam dekat bandar ni. Rupanya makcik ni yang dia siapa nak ajar-ajar tolong makcik ni yang tolong bagi buah ni. Tapi kita tak fikir tu memang tu gua. Dia tak perlu nak buat macam tu. Just tunjuk yang okay, dia jumpa tu makcik ni, ataupun buatlah satu backstory yang dia cakap dia dulu macam ni kan, dia pergi jumpa makcik tu. Cukup. Tak perlu nak macam nak buat plot. Kononnya nak plot twist kan sangat lah. Yelah. Dia try to be clever sangat. Kan? So nak membezakan diri dia. Director ni dia just nak membezakan diri dia daripada director biasa yang lain. Dengan cara dia sampaikan cerita, cara dia direct. Dia nak jadi different lah. Yelah, dia nak jadi different lah. Tapi tiba-tiba jadi weird. Aku suka lah. Aku suka dia take challenge tu kan. Aku suka dia challenge himself. Very good lah, bagus lah. Dia as a first movie tu, kita bagi kredit lah kat dia. Nak nampak lah macam dia nak buat lain, tapi hit all the wrong notes. Aku cakap itulah aku punya idea tu ada. Salah notes dia semua salah. Tapi salah. Dia punya plot tu tak boleh lah. Aku bila tengok movie macam ni kan, aku boleh rasa dia punya sincerity tau. Pada aku movie ni dia tak sincere. Dia rasa scene yang dia bagi one of the colleague bagi kuih tu untuk apa? Dia nak tunjuk dia lonely. Dia nak tunjuk dia lonely tu tau. Dia kawan. Dia Mamat ni akhirnya tak ada kawan. Tapi sebenarnya orang nak je approach dia. Tiba-tiba concert swing search. Aku cakap okay. Kan dia point mana ni concert swing apa dia kan. Betul kawan. Kau ajaklah kawan kau seorang lagi tu. Betul kawan duduk tertengok, terpandang. Kau ni macam. Lepas tu dia buat scene, satu lagi scene kuih pula. Sebenarnya satu scene kuih tu dah cukup dah sebenarnya. Faham? Pula? Tapi tak tahulah. Aku macam dia antisocial kan. Dia antisocial dengan antara awet. Itu je masalah dia. Because dia hilang dia punya orang tersayang dia lah. Itu dia punya justification dia parent dia mati, mak dia mati. Cik ada kononnya awal tu ada mak dia call lah kononnya kan. Yes. Kan mak dia call awal tu. Yalah. Dengar suara macam modern gila lah. Tapi rupanya mak dia orang kampung kan. Okay lah. Dia kan pulasan lah. Mak dia mati, accident dia bawa kereta. Yes. That's why dia ada perasaan bersalah tu. Sepatutnya dia trauma untuk bawa kereta. Dia dalam kereta tu macam tak ada insiden apa pun, macam biasa. Scene dia betulkan kereta tu. Apa salah scene tu lah? Banyak questionable tu sebab ni. Dia betul kereta tu kan? Repair kereta kan? Itu aku rasa lepas accident tu lah. Tapi dia kena repair. Dia bagi clue lah. So dia tak injured lah? Tak. So yang okey pun. Okey macam cerita ni. Ada airbag tu dia selamat. Okey macam cerita ni harus salah bacik lah. Yes. Aku pun cakap paling best harus salah bacik. That's it. Dan yang lain no. Christina Suzanne aku ingat dia bagus. Macam kau tengok cerita ni macam Minah ni okey lah. Dia macam natural kan. Kan? Tapi dia bukan natural tau. Dia just being herself. Dia nak jadi diri dia sebenarnya. Apa Zoe? Dia nak jadi Zoe sebenarnya. Zoe Deschanel. Zoe Zoe Chanel macam tu lah. Zoe Chanel dia nak buat macam tu lah. Dengan rambut je tu kan.
Okay lah, aku Mana boleh ya? bagilah sikit. Tapi certain scene, certain dialog tu aku pasti That one is script macam lah. lepas kita wayang tu. Skrip dia aduh Skrip potential kan. sangat lah. Come on. Dekat So ending dia tengok macam mana? movie tu kan. Ending dia. Perempuan tu pergi mana? Aku dah lupa cerita ni ending dia. Sekejap. Perempuan tu pergi Ending mana? dia je aku try aku ingat. Eh? Ending dia 5 minit lagi. Perempuan tu naik train ke bus aku tak sure lah. tak ingat. Perempuan tu takkan resign ke pada office tu? Tak apa ending dia. Ending dia tak strong. Yang aku Aku tahu tanya, ending dia, dia pulang, dia ambil balik kucing dia dekat Ella. Ella pun lagi best. Hello. Yes. Betul, Ella okey sikit lah. Betul. Ella tu special cameo tu best lah. Ella Julian Evans biasa lah. 5 5 Cik, star. balik bagi. Aku tak ingat serius. Aku tak ingat langsung ending dia apa. Macam Mus bagi tahu macam mana ending. Yang aku tahu lepas dia dah diselamatkan oleh Rosalie Makcik. Explain dia Dekat sebenarnya rumah tu. Harry Okay. tak bunuh dia. Habis kan? Habis lah tak Lepas tu lagu dia, kan lah. dia Habis duduk lah. dekat atas rumah dia tu, dia tengah fikir Oh, Kristian Sultan Satu datang bagi scene. aiskrim. Bagi aiskrim. Yes, dia kata Sebab teka kerja dia. Betul cakap kenapa dia nak bagi lah. Tapi dia salah teka kan. Dia cakap tak apa nak. Tengok itu pun melawak gila sini dia. Kau rasa tak? Dia kononnya dia teka betul dapat aiskrim tapi dia teka salah. Tiba-tiba Susan tu dia tukar karakter dia pula cakap dia cakap oh tak apa dia cakap macam but you tried something like that kan dia cakap macam okay macam cuba nak buat that connection, trying too hard nak buat that connection. Banyak lagi cara dia boleh buat. Banyak Create benda lah that- yang that dia try to relationship hard tau. untuk cerita ni. Dira Abu Zahar dia bintang kat aku suka Dira agak. Kau bias lah Baris. Minah tu tak ada apa pun. And dia tak contribute apa-apa pun. Asal kau nak bagi dia bintang. Yalah, Okay, aku okay. rasa tak macam mana lah cerita ni. Pelik lah macam mana boleh sampai 500,000 rupiah. Macam mana rezeki dia. Last cinematography okay. Production in term of production kau rasa okay? Pada aku okay lah. Production dia okay lah. Production macam cerita kami lah. Macam cerita kami yes. Yalah okay lah Macam kan. series. It's not bad lah. Okay lah. For a movie. Tak, level dia kami For lah. a movie aku rasa. Tengoklah bajet dia 150 je. Aku rasa perempuan tu better bagi Liana Jasmine. Ya aku tak suka. Ada Christine tapi tak Suzanne. ada- Tak ada Tak ada apa kau scene. pula. Scene dia pretty. Elfa Harmony. Scene dia No semua- lagi lah. sangat Lagi pangkah. Scene dia atas bumbung, atas rooftop, dekat dalam office sikit. Then tu dekat jalan, dekat jalan. Aku rasa the way they station. shot the camera tu, aku rasa that one is good lah. Oh, kau suka yang masa dia angkat telefon tu, ada gelas depan telefon tu, nampak cantik lah dia punya kamera macam tu lah. And dia punya wide shot nampak clean lah. Tak adalah macam amatur sikit. Even though this is the first. Nampak lah gloomy lah. Dia nak bagi gloomy tu boleh rasa lah. Ada rasa gloomy sikit lah. Okay lah, come on, first movie ke? Untuk first Itu movie okay kan lah. aku rasa okay lah. Ya. Cuma dia mentekankan benda tu instead of the content. And instead of the cerita Character dia. development mungkin kurang. Nak cerita macam ni berat tau. Okay. Supposed to be lah. Supposed to be berat. berat lah. Mamat ni tak boleh bawa. Dia dapat 500k tu okay lah. Ayolah. Dengan cerita ni kot. Hmm. Pelakon ni mesti orang tertipu dengan Juliana Evans tu. Si pro trailer kan Juliana Evans. Aku rasa lah. Time ni Juliana Evans tengah top kan. And terlalu heavy lah untuk Reza Minhad ni untuk bawa cerita ni. And then the writing pun tak Yes. membantu sangat. But kita Tu tak kenal pun siapa Mamat scene ni. pun plot. Towards the end sampai habis kita tak kenal pun. Kita cuma tahu yang okay dia ada some bad experience dengan dia punya family. That's it. And kita, Banyak-banyak scene yang questionable. Scene pindah rumah, scene bagi bonus tu semua. Aku tak tahu macam kata. Aku tak rasa macam tak relevan langsung nak describe dia as a character. Kalau dia tak bagi apa, faham macam tu. ni lah. Dia macam yang lelaki yang kurang kasih sayang lah. Yelah. And then Dia ada awet. dia nak tunjuk yang Okay lah tengok. Awet selesai masalah. yang Dia nampak? daripada nak dia bunuh solution diri. senang gila.
Daripada nak Senang bunuh gila dia, solution dia. few option dah dia try. Bila awake tu muncul kan, sinar baru. Yelah. Padahal Option dia dapat try- bonus tu. Tak bersinar ke? 6K tu, relax kan. Tak bersinar lagi. Tak cakap option yang dia nak buat suicide tu lagi susah daripada nak cari awake sebenarnya. Macam tu. Tapi dia sanggup buat tu. So dia tak duduk dengan adik dia lah kan. Adik dia dah mati. Tapi Zaf, So dia cakap kat perempuan tu, tipu lah. Tipu lah. adik dia mati ya. Adik dia mati. Tu yang dia cakap Dia telefon mamak in dia, denial orang lah tu, basically. It's very heavy. The denial character lah. is very heavy tau. Ada banyak layer. Oh yang dia jumpa Kata dia, tak. Kan? yang Dia dia bukan balik one dengan dimension mak ni dia character. tu lah, kan. But this guy tak boleh bawa this character. Aku question balik. Kau cakap kereta tu rosak kan rosak accident kan. Aku rasa tak, sebab scene awal-awal tu dia pakai kereta tu nak apa ni, letak exhaust tu kan. Scene yang kereta rosak tu lepas tu. Iyalah. Mungkin lah. Sebab tu kereta tu rosak kot. Exhaust tersumbat. Okay, kita move lah. Right, to move next film. Aku stop dulu.